kenangan takkan ku lupa, baru semalam jadinya Asyura, kisah silam arba'in, rindu dan dendam, malapetaka di depan mata, roh Nabi hatinya hancur. Arba'in tiba, khilunya Zahra, Zainab tertolak tiga, berkeping-keping dicincang-cincang, mayat berkelimpangan, bertabur-tabur, dagingnya hancur, roh Nabi hatinya Subhanahu wa ta'ala sentiasa dizikirkan nama-nama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi ajma'in. Dan alhamdulillah hari ini pun kita lihat ada yang datang daripada selatan, contohnya dari Sigamat, ada yang datang dari tempat-tempat lain, dan ada yang datang dari negara Islam Pakistan, dan sudah pasti negara yang terdapat ramai daripada masyarakat Ahlul Bait di sana. Walaupun keadaan kita sehari dua ni agak dari segi zahirnya kritikal, tetapi sebenarnya adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita lihat tahun lepas kita bercadang, kita berbincang, saya telah tahun lepas ke 2 tahun lepas, untuk mengadakan majlis Muharram yang agak berbeza, majlis Asyura yang agak berbeza daripada tahun-tahun yang terdahulu. Kita nak adakan di kawasan penempatan, di kawasan kampung, supaya masyarakat peka akan apa yang berlaku terhadap Ahlul Bait Rasulullah, khasnya Abi Abdillah Husain, yang dikenali di kalangan masyarakat Melayu di dalam upacara buayan, membuai anak ketika kelahiran. Tetapi sekadar itu sahaja yang dikenali. Jadi kita cuba dari masa ke semasa untuk berkongsi dengan masyarakat akan nikmat wilayah Imam Husain alaihissalam dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi ajma'in ini dengan masyarakat kita. Dan ini adalah merupakan satu tanggungjawab dakwah kita. Kita bukan berdakwah apa yang dikatakan dakwah Syiah, bukan. Semalam pun saya berhadapan dengan pihak penguat kuasa, pihak yang bertanggungjawab di dalam soal siasat. Dengan panjang lebar 3 jam saya bercakap. Saya bercakap tentang peristiwa Karbala, saya bercakap tentang Imam Hasan, bercakap tentang Imam Ali, bercakap tentang Ghadir Khum. Mereka pun tak larat nak catat. Akhir sekali mereka tanya, ada apa lagi nak cakap setelah 3 jam? Saya cakap, kalau nak cakap, saya banyak nak cakap, tapi masa tak ada. Akhir sekali saya bagi satu ketua. Saya kata, kerana saya akhir sekali diberi air, dibawa. Saya ingat air itu dibawa untuk ke semua 4 orang, 3 orang yang interrogate dengan saya 1 orang. Tetapi dilihat dibawa segelas sahaja air kosong. Jadi saya tak minum. Mereka kata, kenapa tak minum? Saya kata, macam mana saya nak minum? Saya 1 orang mana boleh minum? Saya kata, dengan tuan-tuan lah kena minum, dengan ustaz-ustaz semua. Oh, saya tadi sebenarnya masa ambil air saya tak minum. Okey, kalau macam tu saya minum. Di masa saya nak minum air, saya katakan, di dalam Quran Allah Ta'ala mengajar kita macam mana nak berubat dengan air. Jadi pihak yang soal siasat pun bertanya, macam mana tu? Macam mana nak baca? Saya kata, lihatlah peristiwa Nabi Allah Ayub, di mana Allah Ta'ala setelah Nabi Allah Ayub sakit, dihinggapi sakit kulit yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi Allah Ayub supaya
supaya menghentak kaki ke tanah, maka keluar air. Daripada air itu dijadikan minuman dan mandian. Akhir sekali sembuhlah Nabi Allah Ayub berobat dengan air, rawatan air yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Macam mana saya nak buat? Kata beliau. Jadi saya bagi satu petua. Petua, kalau tak silap saya, daripada Ayatullah Bahjat. Ya. Dia kata, Ustaz, kalau hujan turun, Ustaz tadah air hujan tu, ya, jangan bagi dia jatuh ke atap dia masjid. Tadah air hujan yang turun itu, kemudian bacalah 70 kali Al-Fatihah. Berilah kepada orang-orang yang sakit seperti beri ubat berkali-kali setiap hari. InsyaAllah sembuh. Wah, gembira beliau. Saya lihat tak puas lagi. Kerana yang 3 tu seorang, yang 2 orang sudah beredar. Saya lihat beliau tak puas lagi. Saya bagi satu petua lagi. Saya kata Rasulullah SAW juga mengajar kita, kalau nak berubat di antaranya ialah dengan berjalan kaki. Ya, adakah ubat dengan berjalan kaki? Saya kata ada. Sabda Rasulullah, khairu ma tadawaitum bihi al-mashyu. Ustaz kalau nak sihat tiap-tiap hari Ustaz berjalan setengah jam. Kerana sabda Rasulullah, sebaik-baik perkara yang anda berubat dengannya ialah dengan berjalan kaki. Jadi perawatan berjalan kaki diajar oleh Rasulullah. Merawat dengan air diajar oleh Rasulullah. Yang lain-lain itu kemudian masa tak cukup. Jadi alhamdulillah suasana soal siasat pun berakhir dengan suasana yang tenang, yang tidak banyak persoalan, kerana perkara-perkara ini menarik bagi mereka. Jadi mereka bertanya tentang Syiah. Jadi saya tidak terus kepada Syiah lah, membawa asal usul perkataan Syiah. Saya kata Syiah ini sebenarnya, saya kata di zaman Amirul Mukminin ada sahabat-sahabat yang hampir dengan Amirul Mukminin di zaman Rasulullah SAW. Jadi mereka ini dipanggil sebagai orang-orang yang hampir dengan Ali, pengikut Ali, antaranya Salman Farsi, Abu Dhar yang dibuang negeri di zaman Khalifah Osman ke kawasan sekitar Yunan di sana. Maka kita lihat hari ini ramai orang, ada komuniti yang dipanggil Syiah. Sebenarnya itu hasil daripada Abu Dhar yang kena buang negeri di zaman Khalifah Osman. Kan Abu Dhar adalah seorang pengkritik. Silap, ada kesilapan yang dilihat, Abu Dhar akan terus mengkritik. Jadi ada orang yang tidak tahan membuang negeri Abu Dhar kalau pernah sana. Ini di antara orang-orang yang tersohor kemudian yang dikenali sebagai Syiah atau Ali. Mereka ni orang yang hampir dengan Ali, pengikut Ali. Kerana saya ditanya apakah masyarakat Ustaz, mereka pun panggil saya Ustaz, belum panggil Tuan, panggil Encik, panggil apa, sekali tak tahu macam mana mereka panggil Ustaz. Pasal masa diberi borang ditulis pengajian. Masa ditulis pengajian, saya tulis BA pengajian Islam. Sekali mereka masa soal siasat panggil Ustaz. Tak berani nak tanya lagi pengajian Islam mana. Universiti Malaya ke, UKM ke, UIA ke, Uniten ke, mana Uniten tak ada mungkin Islam. Kan? Akhir kali mereka tanya juga pelan-pelan. Saya tahu mereka nak tanya tapi tak tertubuh lebah mereka. Saya kata saya pengajian Islam Kota Kom Republik Islam Iran. Jadi mereka bertanya tentang pandangan masyarakat Ustaz ni. Kata Ustaz ni. Mereka pun berlatih juga tak terus pandangan Syiah. Pandangan masyarakat Ustaz ni tentang khalifah yang ketiga. Jadi saya akhir sekali dalam jawapan saya mengatakan sudah pastilah di kalangan umat Islam terdapat perbezaan. Perbezaannya kita lihat di antara peristiwa yang berlaku pada Hajatul Wida Rasulullah SAW. Apa yang dipanggil, tempat yang dipanggil Ghadir Khum. Jadi saya ceritakan tentang peristiwa Ghadir Khum. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW terdapat 12 orang khalifah berganti Rasulullah. Jadi mereka bertanya, betul ke ada hadis ini? Saya kata betul. Rujuklah kitab 6 Sahih Ahli Sunnah. Lihat Musnad Ahmad, lihat Tirmidzi, lihat kitab Muslim dan lain-lain.